Si Syamul. Jadi. Biasa. Dia pun pakai baik-baik. Nah. Ini pakai DDD. Apakah webpage ni lagi okey daripada Zoom? Kau tahu tak? Dia okey Jadi, itu sama je. Jadi sama cuma terpulang kepada network internet. Pakai masa security dulu ni yang test yang trial yang bayar tak pernah try ke lah. WebEx dia punya tu lah, dia punya apa? Editing background tu. Oh. Apa tu? Oh. Ini dah on ni. Dah. Okey sebab tunggu dia ni tak hantar buku hari ni. Submission. Jom kita buat submission. Ribuan nama. Macam belum ada lagi tak? Macam belum ada lagi kan? Cina tu, harga cerita Sewati jelas. Ada. Astagfirullahaladzim. Oh ya, dapat dah kelas ni. Betul? Tapi ada yang datang tak datang. Buat dua kelas. Oh. Resort ni Tori dia second time lah. Tori dia datang sini. Itu dia dibuat ini apa ni tak? Saya pakai Apa sih buka lagi tu orang. Oh. Apa ni? Apa ni dia buat screen sharing ni.
Yang itu design tu dapat tak? Oh, dan satu di email apa tu tak tahu buat. Kalau boleh call lah, kalau tak dapat call email, sebab email takut dia orang tak check Kontak email. Dah, nanti depan tak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. FT, Yo. ni boleh record kan? Tak sure pula. Boleh record. Yang ID punya ni kita tak strike. So boleh record. Tapi itulah. Nak kena cari dia punya button dia. Tengok Syamil mana Syamil. Tak Syamil tolong check. Boleh. Syamil. Dekat ID Zaidi ni boleh record. Riz cakap boleh record. Dah record. Dah record. So ni kalau I nak turunkan. Oh. Nak pergi mana? Maksudnya I nak turun. Tak nak tunjuk slide ni. Next. Maksudnya? Okay. Ada tak yang form yang Adam? Adam. Jam Q. Ini dia bagi buat information. So ini betul. So nanti hari ni tolong I jam Q. Boleh? Sheila Hamzah ni dia. Sheila Hamzah punya slot dia. Ini I nak datang sana. Selfie dengan dia. Sebab dulu buat open quotation dengan dia punya schedule. Dulu buat open quotation dengan dia punya bila start on? Dia cancel ni. Yang start Dulu. Kencang. Ada orang surat. Dah. Dah boleh start. You cakap apa dia? Kalau I nak turunkan slide ni, katalah lepas ni I nak buka yang question. Just ni boleh. Oh, okay. Sudah boleh ni? Dah. Macam ni I nak tengok siapa yang ada. Ini. Ni. Bro, kita keluar lagi. Keluar lagi. Kita sama kena. Ini dia, keluar lagi. Thank you. Aku kena minta duit kat orang ni. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Suara tak ada. Suara tak ada. Suara tak ada, tak apa. Kak Okay, Ruby, Kak kenapa? Ruby. Suara tak ada sebab makan durian ke? Tak adalah. Sebab layan klien yang hari-hari tahu. Cakap. Wow, Alhamdulillah. Mesti big close ni. Baru selesai. Alhamdulillah. Kita berborak dengan orang pun kita sharing juga kan. So, Kak Ruby dari mana? Betul. Terengganu.
Terengganu. Okey, yang lain-lain? Yang lain-lain tu tak tahulah kat mana Sebab ada yang Johor tu adik tapi dia dah ambil peksa dah, dia lulus dah. Alhamdulillah. Dia dah kodek lah dengan FGG ni. Sudah dia awal sikit. Dia atas pada Kak Ruby sebab dia adik. Walaupun dia adik dia atas. Tak apa. InsyaAllah nanti sama-sama tu. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjaya Okey. insyaAllah. InsyaAllah doakan. Boleh. Okay. So you all berada di dalam grup yang betul, leader yang betul, insyaAllah boleh. Tapi apa-apa pun, knowledge semua boleh cari, skill boleh cari. Tapi attitude je yang tak boleh cari. Attitude dekat diri sendiri, betul? Okay, so dekat sini I nampak ada nama Khairil, Nasir Zainal, Syahriza, Skyline 36899. Nama ni doa tau. Mr. Fang. Oh, Terengganu, Skyline 36899. Okay, alright. Welcome to sesi I Love My Exam, which is I panggil I Love My Exam sebab ialah kita nak exam kan. So kita kena sayang lah, kita kena suka lah dengan kita punya exam ni. Okay, semua orang dah tahu ke macam mana soalan nanti, berapa soalan dan sebagainya? Okey, untuk PCE ni, PCE punya soalan, okey. PCE punya soalan ni dia ada 100 soalan. Wow. Ya, wow. Tapi don't worry, dia adalah MCQ, multiple choice question, which is dia ada A, B, C, D. So, zaman-zaman kita dulu kita akan sebut tembak je lah. Tapi tembak ni bahayalah bila kita dah ada di alam dewasa. Tembak ni bahaya sebab apa? Untuk exam ni kita keluar duit. So apa yang kita invest tu kalau boleh dia ada return lah. So insyaAllah bacalah sikit-sikit, baca manja-manja ke, selak-selak ke kan. At least once satu kaki you dah masuk dalam industri ini, why not bawa dua-dua kaki jump betul-betul dalam industri ini. So effort sikit lah. Okay, dia ada 100 soalan. Boleh pilihlah A, B, C, D jawapan dia. Wajib lulus is 50%. At least kena lulus untuk dapat. So dia yang suspend tu bila dah jawab 100 soalan you nak klik submit tu. Masa I dulu ambil klik submit tu tutup mata. Tutup mata buka, pass, alhamdulillah. So dia punya result tu sekurang-kurangnya pass. Pass tu kira okey lah. Pass tu ibarat kita dah dapat lesen bank negara. Dia bukan ibarat, memang dah dapat lesen bank negara. Okey. Sebelum tu nama I FT, Fatimah Khalid, senang panggil FT, trainer untuk FGG. I berkongsi apa yang berkaitan dengan product knowledge, nak exam produk apa yang FGG offer, apa yang Manulife offer. So I share dengan semua orang. Jadi hari ni selamat datang, selamat berjumpa. Mungkin tak nampak muka tak apa, dengan suara. InsyaAllah one day nanti you akan jumpa lah, you berada dalam team yang wow, confirm dia orang banyak aktiviti. So one day nanti akan jumpa lah. Okay, berbalik kepada kita punya PCE. Okay, PCE ni adalah lisen wajib daripada bank negara yang mewajibkan kepada semua financial advisor. Siapa yang nak jadi agent insurance berdaftar, agent insurance certified, agent insurance berlesen, okay, wajib untuk lulus PCE. Kenapa wajib ada lesen PCE? Sebab simple je, kita ambil duit orang. Kita ambil duit prospek kita ambil duit klien kita dan kita ambil duit kita sendiri. Contoh you ambil polisi untuk diri you nak bayar. Of course dia ambil duit you. So kebenaran nak ambil duit orang awam ni perlu ada lesen. So tak adalah kita disabitkan under Akta Amla. So Amla ni topik lain. Bila you dah jadi ejen, you wajib untuk kekalkan 30 CPD setahun. Dalam 30 CPD tu dia ada CPD untuk Amla. Amla ni Akta Pengubalan Wang Haram. Macam mana Akta Pengubalan Wang Haram ni? Sikit je dia punya sharing. Untuk Amla ni kalau you ingat kes, ini contoh. Dia tak maksud saya kes ni kes betul, tapi saya nak tunjuk contoh Amla ni yang macam mana. Okey, ingat tak kes Datuk Seri Najib dan Datin Rosmah disabitkan pengubalan wang haram Amla. So kes dia yang masih lagi berjalan, ni akta dia, Akta Amla, pengubalan wang haram. Walaupun dia belum disabitkan dan kes dia masih berjalan, belum ada keputusan. Cuma I nak share, kita dalam industri financial ni, kenapa kita ada PCE? So kalau kita salah guna kuasa,
kita ambil duit klien, masuk dalam poket kita, kita tak bayar dekat Manulife, okay, kita boleh dikenakan, boleh disabitkan akta amla ini. So dia punya denda dia besar lah. Okay, nanti ini part lain. Okay, so lagi kerjaya sebagai insurance agent ni kerjaya yang mulia. Kita actually sama standard dengan doktor dan juga lawyer di dalam Malaysia ataupun di luar sana. Mereka semua berlesen, sama juga dengan kita yang berlesen. Cuma kerja kita ni mana ada orang suka. Kerja kita kan minta duit. Okay, contoh telefon klien. Mr. Client, you punya premium untuk bulan ni you belum bayar lah. Siapa suka orang call minta duit kan? Padahal kita membantu dia untuk sediakan satu polisi yang berguna bila waktu yang dia pun tak tahu dan kita pun tak sangka dia akan kena. So kita ni ibarat pejuang kehidupan yang bantu untuk orang-orang teruskan senyum. Okay, membebel pula. Bukan membebel sharing. Okay, so semua okay? Okay, slide Okay. ni ada tak? Slide ni ada tak? Your team member share dengan, ada tak share? Ada kan? Ada share kan? Tak, slide ni diorang ada dapat tak? Ada dapat kan sebelum ni kan? English Okay, so yang I provide ni English sebab daripada Manulife untuk certified planner memang I dapat English lah. So kalau nak yang BM, I rasa I ada bagi dekat your team kot link untuk bahasa Melayu. Ataupun mana-mana nota yang you dapat di luar. Contohnya dekat Google ke, yang you Google dia bahasa Melayu boleh. Okay. Bila exam nanti dia bagi dua language, English ataupun bahasa Melayu. Ada juga ejen yang tanya FT mana satu yang senang, English ke BM? Okay, I nak jawab benda ni subjektif untuk nak jawab mana satu okey. Sebab to me insurance ni term dia berbeza dengan kita punya bahasa harian. Kadang-kadang ada term insurance ni bila dia translate kepada bahasa Melayu, dia jadi bahasa Melayu yang alamak apa benda ni. Tapi terpulang kepada you macam mana. Terpulang. Cuma yang ini I share slide bahasa Inggeris lah. Sebab ini is daripada Manulife kan. You nak guna yang bahasa Melayu pun boleh juga, lebih kurang sama. Cuma dia translate kepada bahasa Melayu. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita mula? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada Boleh mula Okay, so dekat hari ni I punya share ni I tak adalah akan pergi detail kepada slide satu-satu. I pergi kepada slide yang mana dia adalah spot question, which is yang selalu keluar exam. Okay kan? Best kan? Okay, lepas tu I juga akan share tips tips macam mana nak jawab exam, macam mana ada soalan-soalan exam yang senang, yang kalau jumpa soalan yang bernombor Roman. Nombor Roman ni 1, 2, 3, 4. Okay, perlu pilih yang mana? Majoriti perlu pilih yang mana? Sekejap lagi I share dalam kelas ini. Okay, untuk PCE ni dalam untuk sesi ni. Okay, untuk sesi ni kita ada 12 chapter. Okay, kita ada 12 chapter. Kita ada part A dan part C. Okay, kalau you ambil PCE ni, you lulus dan you boleh jual semua produk Manulife, produk Manulife lah. Bukan semula, ada produk yang Manu Secure. Okay, you memang fokus pada M Secure kan, so you boleh jual benda tu lah. Okay. So masing-masing di hadapan handphone ke, PC ke, laptop ke, okay bolehlah buat you punya warm up session ni. So dekat sini I tak buat lah, tapi you boleh ikut lah ni, tarik nafas ni untuk tenang, nak belajar ni kena tenang-tenang sikit. Okay. Alright, PCE ni apa? Pre-contract examination for insurance agent, PCEIA. Okay, ada juga insurance yang tak perlu lesen, dia tak perlu CPD awal dan sebagainya. Namun untuk yang ini kita perlu lesen. Okay, kita boleh jadi insurance agent berlesen. Okay, untuk part A, kita bermula dengan part A, the basic of insurance. Okay, sebelum tu I nak tanya, ada tak dalam ni siapa-siapa yang nak tanya apa-apa? Ataupun I boleh mula sahaja? Tak ada Okay, kalau ada apa-apa yang tak faham, tak clear, you boleh boleh tanya Okay.
boleh tanya. Okay, the basic of insurance. Okay. So benda ni is simple sahaja. Sebelum tu nak tanya, dalam ni siapa yang dah ada insurance? Ya, dah. Ada. Okay. Insurance apa tu? Insurans kemalangan nyawa hospital, medical. Okay, lagi? Kenapa tahu I tanya siapa dah ada insurance? Okay. Insurance ni dia general, dia besar. Kalau you nak tanya orang, ya okay, contohlah you fokus kepada medical card. You kena tanya, dah ada medical card? So bila I tanya dah ada insurance, dia meliputi semua. Insurans kereta, insurans rumah, insurans kucing, insurans handphone, insurans juga. Okay, so kena spesifik sikit. So yang tadi tu tuan yang respon tu ya tahniah, dah ada polisi. Okay, hari ini antara life insurance dengan medical card mana satu yang penting? So itu nanti topik lain ataupun boleh tanya dekat leader. I just raise up soalan ikut kepada situasi semasa. Okay, so chapter 1, risk and insurance. Hari ni orang ambil insurans kerana apa? Okay, hari ni orang ambil insurans is orang nak transferkan risiko kepada insurans. Hari ni majoriti daripada kita ada polisi, ada insurans. Tak kisahlah insurans apa pun, sebab kita fikir okay nanti apa-apa senang boleh guna polisi ni. Nanti itu ini bla bla bla. Okay, macam semalam my adik windscreen kereta dia pecah. Okay, luckily insurance cermin tu dia ambil lebih, dia cover tu cukup lah, boleh lah. So benda-benda ni benda yang kita tak jangka. So hari ni ramai kot yang orang ada kereta, ada insurans kereta tapi tak cover cermin depan. So itu pun antara benda yang kita transfer risiko kita kepada insurans lah. Okay, risk can be defined as the variation in outcome in a given situation. Possibility of loss, exposure to danger, subject matter of insurance. So meaning of risiko. Okay, maksud risiko ni kemungkinan untuk rugi, okay, bahaya, ni peluang kepada bahaya. Lepas tu insurance itu sendiri. So hari ni orang ambil insurance biasanya sebenarnya kita nak transfer kita punya risiko kepada insurance. Okay. Actually kita ni dalam Islam kita tidaklah digalakkan, kita tak digalakkan, kita tak boleh nak fikir oh tak apa nak ambil insurans ni anything happen ni senang. So kita kan kena tawakal. So insurans ni adalah satu media ataupun platform yang kita bersedia. Kita bersedia kalau apa-apa terjadi. So dalam Al-Quran pun ada tulis janganlah tinggalkan waris kita dalam keadaan meminta-minta. Okay, seandainya anything happen dekat kita, so apa yang kita tinggalkan untuk kita punya loved one? Contoh, okay, selalu hari ni pergi kerja bagi dekat wife ataupun anak-anak satu hari RM10 ataupun RM30 untuk belanja satu hari. Keluar seminggu, contoh outstation 3 hari, bagi duit. Outstation seminggu, bagi duit. Keluar 2 minggu, bagi duit. Kalau kita keluar tak balik-balik, kita bagi apa? Itu is antara keperluan insurans ataupun polisi yang berkaitan. Okay, meaning of risk. Okay, next is loss, peril and hazard. Okay, untuk slide ini, okay, slide gambar biru ada gambar rumah terbakar ni. Okay, ini adalah soalan favorite exam. So you boleh star, kalau you print you boleh star slide 12 ni. Slide 12 Dekat you all slide 12 ke slide 8? Oh no, slide 8 sorry, sebab di 12 diikut yang page depan Okay. Slide ini adalah soalan favorite exam. So kalau yang ini you baca lebih sikit. Okay. You baca lebih sikit. So apa yang dikatakan loss, apa yang dikatakan peril and apa yang dikatakan hazard dalam dunia insurans ni. Okay. So loss ni adalah reduction of economic value. Okay. Kalau you tengok gambar ni adalah rumah kayu. Okay. Rumah kayu ni risiko dia anak-anak, lepas tu mudah terbakar. Tapi hari ini rumah kayu ni mahal. Mahal, you nak beli sebiji rumah kayu ni boleh jadi setengah juta harga dia. Jadi risiko dia adalah mudah terbakar dan mudah diserang anak-anak. Jadi
Okay, kalau kita kaitkan dengan insurance, let's say lah rumah kayu ni terbakar. Okay, kalau loss, okay, kalau dalam term loss untuk insurance, okay, dia akan terbakar lah. So dia akan rugi dekat ni lah, okay, loss reduction of economic value. So bila dah rumah dah terbakar, siapa yang nak beli? Tak ada kan? Okay, lepas tu, next is peril. Peril ni adalah punca kepada kemalangan rumah ni apa benda. So dalam insurance, apa? Underwriter lah, bukan writer. Valuer tu dia akan datang dia akan datang check, dia akan tengoklah peril, punca dia apa. Okey. Kalau kita guna words peril ni dalam kehidupan seharian kita, dalam bahasa seharian kita kelakar. Peril ni kan adalah punca kan. Contoh tukar kepada bahasa penggunaan harian kita. Si A tu dia clash dengan boyfriend dia, peril apa? Kelakar kan? Sebab tu ini kalau I nak cakap, actually I nak kaitkan kalau bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris bila you ambil exam ni, terpulang lah. So I nak cerita term insurance tak sama dengan kita punya bahasa harian. Peril ni adalah punca kepada kemalangan. Macam ni is kebakaran. Punca dia apa? Okay. Next is dia punya hazard. Hazard ni condition which incurs the change of loss. Okay. Hazard ni sebab rumah dia rumah kayu. Hazard ni adalah perkara apa yang menyebabkan kebakaran ni. Okay, macam ni rumah kayu. Okay, fizikal dia. Okay, lepas tu lagi pun sebab dia apa? Mungkin tuan rumah tu cuai. Okay, ataupun orang-orang sekeliling yang datang mungkin isap rokok ke apa benda ke kan. So itu is dia punya keadaan lah. Okay, so soalan dekat sini, okay, rumah ni rumah kayu kan, dan dia terbakar. Apa dia punya loss? Okay, apa dia punya peril dan apa dia punya hazard? Contohnya dekat sini, so dia punya loss, okay, loss dekat sini adalah nilai rumah tu lah, property asset ni, rumah ni, ataupun ada juga nyawa manusia dalam tu. Itu dia punya kerugian. Lepas tu dia punya peril apa? Punca dia apa? Rumah terbakar, rumah kayu lah. Okay, hazard dia, punca dia punya hazard ni adalah apa? Fizikal rumah ni adalah rumah kayu. Okay, so kalau human, orang pemilik rumah ni, punca terbakar dia adalah mungkin hisap rokok, dia careless kan. Okay, mungkin terlupa nak tutup gas. Okay. So apa legal, okay, apa yang tindakan undang-undang yang boleh diambil. Okay, so ini dia kena buat ni, dia bukan ni tindakan undang-undang, ataupun dia boleh create rule dekat rumah dia adalah merokok adalah dilarang. Ini slide famous famous soal exam. So ini you kena lebih sikit lah popular exam soal exam yang slide ni, loss, peril and hazard. Okay. Next is classification of risk. Okay, classification of risk dia ada dua, fundamental and particular risk, pure and speculative risk. Okay, so apa benda? Ini semua. Okay, so yang ini slide ni classification of risk. Okay, dua-dua ni hafal lebih sikit, faham lebih sikit sebab ini soalan favorite exam. Okay. Fundamental risk ni adalah benda yang besar. Okay, dia melibatkan komuniti besar. Okay, contoh yang latest yang terjadi dalam dunia bukan saja dekat Malaysia is COVID-19. Okay, COVID-19 ni kita boleh klasifikasikan dia adalah fundamental risk sebab dia besar. Okay, dalam Malaysia kita ada 14 negeri, semua negeri kena. Dalam dunia ni banyak negeri, banyak negara, semua negara kena. Okay, semalam I baca berita kita almost 1.5 juta kan yang mati sebab COVID seluruh dunia. Banyak jugalah. Okay, fundamental risk ni adalah keadaan di mana dia efek kepada large number, okay, dia efek besar kepada komuniti dalam satu masa. So yang senang nak contoh is COVID-19. Okay, next is fundamental risk. Apa benda fundamental risk ni? Okay, fundamental risk ni adalah dia kecil. Okay, fundamental risk besar, particular risk is kecil. Okay, particular risk ni apa? Dia melibatkan hanya grup ataupun orang perseorangan je. Okay, dia affected individual or particular family or group travelling together. Okay, contoh Makcik Kia from Kuala Pilah nak pergi KL. Contohlah dia nak pergi apa tempat KL yang shopping tu. Contohlah dia nak pergi GM Kelang. Dari Pilah nak pergi GM Kelang, naiklah satu van nak shopping. Okay, dalam all the way nak pergi GM Kelang tu dia accident.
So dia kemalangan. So itu kita panggil particular risk. Yang kemalangan tu adalah Cik Kiah dalam van tu saja. Yang melibatkan van dan juga Cik Kiah anti tu saja. Itu particular risk. Dia kecil. Dia tak melibatkan banyak orang, banyak individu ataupun banyak pihak. Itu is particular risk. Fundamental risk is grup besar, melibatkan ramai. Clear? Boleh Okay, fundamental risk ni macam tadi dah cakap COVID-19, tsunami. Okay, particular risk pula dia kemalangan lah. Contoh kemalangan kemalangan macam bas, van. Kemalangan itu is particular risk ni kecil-kecil. Fundamental risk ni yang besar-besar. Okay, ini soalan favorite exam yang ni classification of risk, fundamental risk and particular risk. Okay, soalan favorite exam. Okey, seterusnya. Ini pun soalan favorite exam juga, classification of risk. Dia ada pure risk dengan speculative risk. Tadi itu fundamental dengan fundamental dengan particular risk kan. Okey, so sekarang ni apa pula pure risk dengan speculative risk ni? Okey. Pure risk ni result in financial loss or break even. Okey. Benda yang you tak boleh nak jangka. Okey, tapi benda yang you tak boleh nak jangka. Okay, contoh pure risk ni, okay, you nak ambil exam kan? You nak ambil exam PCE, you dah bayar. Bila you dah bayar, sama ada you lulus ataupun tak, you tetap kena bayar. You dah bayar sama ada you datang atau tak, you tetap kena bayar. Itu pure risk. Okay, so kalau you dah bayar dan you tak datang, you rugi duit lah. You rugi duit lah sebab you dah bayar. Kalau you dah bayar dan you datang dan you fail, you rugi duit dan juga masa. Itu is pure risk. Okay. Next is speculative risk. Speculative risk ni dia macam mana tau? Dia macam gambling. Sekarang kan famous unit trust kan. Unit trust kan tengah naik kan. So unit trust ni pun dikategorikan under speculative risk sebab benda dia yang perkara yang kita tak jangka. Tak jangka sama ada dia akan naik ke, dia akan turun ke, you akan rugi ke, you akan untung ke. Itu is inilah unit trust, gambling, itu boleh kategori speculative risk. Speculative risk ni sama ada loss, you gain ataupun no loss. Pure risk, loss ataupun no loss. Maksudnya lulus ataupun tak lulus. Dah bayar dah lah, wajib bayar kan. Nak ambil PCE ni kena bayar RM80. Okay, wajib. Lepas tu kalau lulus, alhamdulillah boleh coded, boleh dah dapat Mustang. Okay. So ini is soalan favorite exam juga untuk slide ini. Okay, slide yang risk management ni. Okay, risk management ni ini pun soalan, dia bukan soalan favorite tapi baca je lah ya. Okay, yang ini tak ada keluar exam lah, risk management ni. Okay, identify, analyze and control. Okay, boleh tak untuk slide mana yang tak, dia bukanlah tak masuk exam. Dia I fokus kepada slide yang masuk exam. Boleh? So yang ini you baca sahaja. Okay. Next is method of handling risk. Okay. Tadi tu risk management. Okay, so ini is method of handling risk. Okay, untuk slide ni, topik ini, yes, dia masuk exam lah. Dia soalan favorite exam. So you boleh cuba untuk, bukan cuba, please baca, fahamkan betul-betul, hafal sikit Method of handling risk. Okay, pertama, avoid, prevent, control, retain and transfer. Apa benda semua ni? Okay, avoid ni, contoh. Method of handling risk. Okay, tadi masa mula-mula I cakap orang-orang ambil insurans ni untuk transfer risiko. Okay. Katalah Mr. A dah ada polisi. Okay, polisi ni, setiap polisi insurans jangan ingat semua benda boleh claim dan semua benda valid untuk kita claim. Okay. So walaupun kita dah ada polisi insurance, okay, kita kena elak juga perkara-perkara tertentu. Kita kena jaga juga benda-benda tertentu, antaranya, okay, contohlah kalau Mr. A ni adalah dia ada sakit jantung. So sakit jantung ni banyaklah benda yang dia kena elak. Jadi dia avoid lah benda-benda perkara-perkara yang menyebabkan dia kena sakit jantung ke. Dia benda-benda perkara-perkara yang risiko kepada dia ke, dia kena elakkan. So method of handling risk adalah avoid, elak. Okay. Kedua, prevent. Prevent ni kita cegah. Okay, sebab sakit jantung, cegahlah. Cegah daripada sakit jantung. Okay, tak boleh terperanjat ke, tak boleh makan durian banyak ke, tak boleh selalu penat ke. So kenalah jaga makan
makan, itu is prevent, cegah. Okay. Yang ketiga is control. Control orang sakit jantung dia kena control apa? Control makan. Semua orang pun, okay. Kontrol makan, kontrol emosi, kontrol perasaan. So sakit jantung ni antara sebabnya adalah stres. Stres ni kena ingat, stres tu kita terbalikkan dia jadi dessert. Dessert benda manis yang sedap dimakan kan. So memang dessert tu sedap dimakan, tapi bila lama-lama dessert tu dia akan jadi stres. Sebab apa? Kecil manis pula. Contoh So method handling risk yang ketiga adalah control. So kita kena control lah. Okay. You kena control untuk elak daripada rugi. Okay. Okay, contoh ini gambar ni, contoh control you nak elakkan kebakaran. Okay, you pasang alarm, you ada fire extinguisher ataupun you ada water sprinkle water ni. Biasanya dekat office memang ada. Sprinkle water ni dikontrol nak elakkan kebakaran. So macam kalau kita dekat rumah mungkin kita akan repair ataupun kita ada fire extinguisher. Itu is method of handling risk. Okay, lepas tu yang keempat, retain. Okay, retain ni kita yakin kita boleh control benda tu. Mana losses can be retained or safe borne within the financial capacity of the person. Maksud dia macam mana? Okay, contoh macam ni. Sekarang ni banyak telco yang offer insurance untuk handphone. Dan I percaya ramai orang ambil. Okay. So katalah macam ni, insurance contohlah telco, okay lah M telco M. Dia offer untuk insurance handphone kalau hilang. Boleh ganti one to one. So katalah insurans ni RM40 sebulan. So ada setengah-setengah orang rasa RM40 tu mahal. Kalau setahun dah 480 duit juga tu kan. So ada orang tak ambil. So sebab dia yakin dia boleh jaga handphone dia sebaik mungkin. So dia tak ambil. So dia retain, dia akan jaga handphone dia baik-baik lah. Letak dalam poket, sentiasa dalam bag. Itu is retain. Ataupun nak paling senang handphone. Hari ni semua handphone ada screen protector kan. Macam tu lah. Maksudnya retain, jaga screen protector ni takut pecah lah, takut jatuh lah. So kita pun pasang screen protector. Itu yang dinamakan retain. Okay. Retain ni okay, kita manage untuk elakkan benda tu damage daripada accident. Okay, itu is retain. Okay, yang kelima, transfer, method of handling risk. Okay, daripada tadi yang you avoid, okay. Lepas tu you prevent, lepas tu you control, lepas tu you retain. Kadang empat-empat ni pun kita terlepas pandang, kita tak boleh buat. Okay, yang kelima, transfer. Last kita transfer benda ni kepada insurance. So kalau orang ambil insurance handphone ni, memang dia tak berapa jaga handphone lah sebab dia fikir tak apa, nanti sebab punya plan ni ada insurance. So kalau hilang boleh ganti baru, kalau screen pecah, crack, boleh claim baru. So yang kelima, method of handling risk ni adalah transfer risiko kepada insurance company. Itu is method of handling risk. Okay. So method of handling risk ni antara soalan-soalan famous exam. Okay. Ni I bagi direct soalan exam yang biasa keluar. Okay. Next is, what is insurance? So soalan awal-awal tadi, siapa yang dah ada insurans? I saja ditanya insurans sebab insurans ni meliputi semua. Insurans rumah ke, kereta ke, kucing ke, insurans handphone ke, semua. Insurans ni general. Okay. So apa dia insurans? Okay, insurans ni adalah risk transfer mechanism. Okay, risk transfer, kita transfer, pindahkan risiko kita. Okay, dan insurans ni dia provide compensation, dia bagi pampasan dan juga okay, financial protection. Okay, financial protection insurance ni. Financial protection kalau hari ini benda-benda words yang famous dekat media sosial, FB ataupun IG dan WhatsApp semua tu, income replacement ataupun pelan pampasan penggantian pendapatan ataupun hibah. Benda-benda macam ni lah. Okay, provide compensation dan financial protection. Apa benda insurans? Okay, contohlah mungkin you all pernah lah ada ejen insurans datang dekat you ke, cik dah dihibah, tuan dah dihibah. Okay. Hari ni ramai dekat luar sana, netizen sana, dia tak faham insurans tak. So hari ni you all yang nak ambil exam ni, lulus ni, I doakan semua lulus. Nak ambil exam ni, you adalah ejen kepada diorang untuk share, untuk educate diorang insurans ini apa, keperluan insurans ni apa. So kena faham benda ni.
Insurance adalah provide compensation, dia bagi pampasan sum insured dan juga financial protection. Financial protection sama ada against loss, damage by fire or flood. So insurance ni financial protection. Contoh, hari ni cuba tanya kat diri sendiri ataupun dekat loved one nanti. Hari ni kita semua orang ada insurans, kita ambilkan insurans kereta dengan motor. Kita ambilkan insurans untuk kereta dan motor kita, tapi kita tak ambil pun insurans untuk nyawa kita. Betul kan? So inilah fungsi insurans. So ada sebab lah you dalam industri ni, ada sebab lah you join group ni, group Rich dengan Daddy semua ni kan. So itu is what is insurance. Dia bagi pampasan kalau kemalangan, TPD, CR ataupun kematian, dan dia membantu dari segi belanja, financial protection. So kalau kita keluar tak balik-balik, so kita adalah satu polisi yang nanti kita punya waris ataupun loved one kita boleh claim. Itu is insurance. So ini ada soalan exam tak? Ini dia tak adalah soalan famous tapi you boleh hafal just untuk knowledge you. Itu insurance. Next is what is takaful. I believe hari ni ramai orang dengar takaful anak-anak orang akan tanya, you ada jual tak insurans yang halal? You ada tak jual insurans yang patuh syariah? Hari ni orang dia takaful pun disebut insurans, yang halal-halal pun disebut insurans juga. So hari ni kita kena tukar terms, kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Takaful ni adalah protection ataupun jaminan seandainya kita financial loss. So takaful element ni dia bebas riba, dia mudarabah, dia ada profit loss sharing dan tabaru. Tabaru ni adalah donation ataupun sedekah. Hari ni mungkin kita ni ataupun orang luar bukan dalam grup ni dan bukan mungkin orang luar, contohlah Mr. A ni, dia bukan jenis yang suka sedekah. Kebanyakan netizen termasuklah I, sedekah time senang memang tak ingat sedekah, dah time susah lagi dia memang tak nak sedekah kan. Tapi bila kita ambil takaful ni, kita punya contribution, sumbangan kita setiap bulan tu ada portion yang digunakan untuk bantu kita punya group. Maksudnya dalam insurans ni katalah you ambil insurans, you ambil takaful A. Takaful A ni you bayar 200 sebulan, you sihat, but 200 you tu tabung ni akan guna kepada orang lain yang sakit. Itu is takaful punya konsep tabaru donation. Insurans ni kan dia provide compensation kan, financial protection. Takaful sama saja, cuma dia dalam terms patuh syariah, Islamic sikit lah. What is takaful, what is insurance. Kalau you ambil PCE, biasanya dia akan tanya what is insurance lah. Takaful ni dia tak akan tanya lah. Takaful ni kalau you ambil TBE, takaful biasa exam. Okay, seterusnya ada apa soalan you tanya I rasa macam I cakap sorang-sorang pula. Okay, next is function of insurance. Okay, untuk slide ini soalan famous exam. Okay, 3 fungsi insurans, sum risk transfer mechanism, creation of common pool dan juga creation of equitable premiums. Apa benda tiga-tiga ni? Okay, tiga-tiga ni sum risk transfer mechanism. Boleh nampak kan gambar ni ada globe, lepas tu keliling dia ada orang. So orang ni adalah semua yang bayar premium, yang ambil premium insurance ni, dia percaya kepada, macam sekarang ni you bakal contract under Manulife. So semua pencarum ni, semua yang bayar premium ni, dia transfer dia punya risiko, dia percaya kepada Manulife. Lepas tu Manulife ni, dah sound risk transfer mechanism ni, lepas tu creation of common pool. Dah dapat dah. Contohlah dalam ni ada 100 orang dah bayar duit tu, duit tu dalam pool, common pool, hal insurance. So dekat sini lah. Dalam common pool ni, apa yang Manulife bagi dekat you atas premium jumlah yang you bayar, apa yang you dapat, manfaat apa yang you dapat. So manfaat yang you dapat ni dia akan pergi dekat creation of equitable premium. Maksudnya RM200 yang you bayar tu, apa yang you boleh guna, apa yang you dapat. Contoh 200 sebulan, you boleh guna, you punya limit medical is 1 million setahun. You boleh buat treatment maksimum yang Manulife cover 1 million. So dekat calculation of equitable premium. So benda ni, calculation of equitable premium ni, Manulife tak boleh suka-suka create. Manulife kena buat paperwork, present dekat bank negara. Bank negara check dulu boleh ke tak. Sebab tu you nak jadi insurance agent,
dengan mana-mana insurance operator, you wajib ada license PCE sebab benda ni semua control by bank negara dan kita terikat BNM punya rule function of insurance, 3 main function. Okay, so next is benefit of insurance. Okay, benefit of insurance, manfaat insurance. Siapa tahu dekat sini manfaat insurance ni apa? Ada yang nak share? Ada yang boleh share dengan I manfaat insurance? Siapa yang dah ada insurance tadi? Boleh share tak? Kenapa you ambil insurance? Kenapa you ada insurance? Boleh share? Sebab apa tu dia bagi daily payment untuk masuk hospital dan ganti rugi kalau jadi apa-apa lah. Good, itu yang you rasa benefit. Okay, orang lain betul jawapan tu betul? Okay, lagi? Contoh macam MRTA kan, kalau meninggal kan nanti MRTA tu bayarkan installment rumah. Rumah tu still ada kan? Ya. Betul. Tu dia dah nampak tu benefit of insurance. Okay, good. Alright. So antara lagi benefit of insurance. Okay, kalau you as majikan, okay, I believe nanti dalam ni ada yang boss. Nanti soon future you akan jadi boss. Okay, so you benefit of insurance ni creation of employment. Okay, you ambil insurance untuk staff you ke. Okay, boleh. Okay, next is peace of mind. Macam tadi bila cakap ambil untuk MRTA untuk rumah. Sebab apa? Peace of mind. Sebab kita dah fikir insyaAllah kalau umur tak panjang ataupun anything happen, kita tak tahu. Mana tahu ni you jumpa je dalam Webex ni, tentang you kenal suara je tiba-tiba dengar dah meninggal lah hari tu baru join kelas dia. Contoh. So peace of mind, benda yang kita tak jangka tapi kita dah bersedia. So bila ada insurans ni peace of mind. Contoh, okay, kena serangan jantung, pergi KK bagi tahu doktor, rasanya semput lah 2-3 hari ni, dia dah 2 minggu bla bla bla. Sekali cek semua-semua ada ni, satu salur tersumbat kena buat angio. Angio kan minimum is 10k. Okay, nak masuk kamera kat dalam salur jantung kan. Tiba-tiba doktor tanya, ada insurans tak? Doktor akan tanya confirm, ada insurans tak? Masa tu kalau dah ada insurans, peace of mind lah. Kalau tak ada insurans, dia jadi piece off. Okay. So itu is benefit insurance. Okay, next is cost stabilization. Okay, cost stabilization macam tadi. MRTA kan yang ambil insurance untuk cover MRTA. Cost stabilization time tu bila dah ada polisi boleh lah top up kan. So senang lah cost tu. So tak ada nak keluar extra duit ke, nak kena bayar kan. Next is loss control. Loss control ni okay, contoh macam COVID punya situasi, ramai yang kena buang kerja, yang berhenti kerja, yang dikurangkan gaji. So kalau dah ada insurans, benda ni semua membantu. Itu benefit dia, loss of control lah, benda yang kita tak jangka. Sebab COVID kena buang kerja, gaji kena potong. Itu loss control. Next is benefit, kalau ada insurans ni apa? Social benefit. Social benefit ni macam mana? Mesti you selalu nampak kan dekat FB atau dekat IG, kawan-kawan kita yang check in dekat hospital mahal. Contoh dia masuk Prince Court kan dia punya stick kan, menu dia kan ada beef stick sedap kan. Ambil gambar, check in, tulis kat situ nama tempat dia, Prince Court. Social benefit lah. Bila ada insurans ni, maksudnya kita ada pilihan, kita value diri kita. Masuk hospital mahal-mahal. Bukan nak cakap hospital kerajaan tak bagus. Hospital kerajaan paling bagus dan paling komplit. Dia punya treatment dan juga equipment. Namun ramai gila. Ramai orang. So tak boleh dah nak buat social benefit. Kalau kat hospital kerajaan ni, remember I punya ayat is hospital kerajaan good. Okay, in terms of treatment, equipment semua good. Cuma tak sanggup nak beratur je. Tu hospital kerajaan. So hari ni kita ada pilihan nak masuk mana. Itu is social benefit. Social benefit kita rasa macam have. I ada satu case I ada satu klien. Dia kerja tukang sapu di IC Seremban. Seremban kita panggil Majlis Bandaraya Seremban tau. Dia tukang sapu yang dekat town tu. Indian girl. Dia punya premium 150 juta sebulan. Every month dia bayar pakai duit apa tau? Dia RM1 ikat getah. 150 dia bagi dulu lah, mula-mula dulu. So sekarang dah auto debit senang lah. Okay.
Dia cakap dengan I apa tau? I ingat ayat dia sampai sekarang dan I memang guna ayat dia. Dia cakap apa tau? Kak, aku ambil insurans ni kak, aku nak rasa macam orang kaya. Aku kerja, ada kata aku sekolah dah lah tak pandai, aku kerja tukang sapu je kak, mana ada orang suka dengan aku. Aku nak masuk hospital mahal. Okay, first time dia admit hospital dia dapat single room lah. Dibawa satu kampung, okay. Mak dia, kan kalau you duduk single room kan bilik dia besar. Siap benar betul tau, mak dia, bapak dia, adik-beradik. I masa tu datang visit, satu is you happy, second is you sebab I ingat ayat dia, aku nak rasa orang kaya, aku kerja tukang sapu kak, aku belajar tak pandai. You tengok orang yang mentality yang macam mana. Kadang-kadang ada juga yang orang you nampak have tapi non-hada. Tapi you nampak juga, you boleh nampak juga orang yang non-hada tapi mentality dia have. So yang ni nak I share with you. Ini cerita betul, bukan tipu. So kali pertama lah dia admit serius dia bawa satu kampung, tak tipu. Okay, rasa orang kaya masuk hospital ni. So it is social benefit. Okay. Next is compulsory saving. Okay, compulsory saving ni with insurance. Okay. Okay, compulsory saving ni, insurance ni dia ada komitmen dia bukan yang you ambil sebulan, 2 bulan, 3 bulan je bayar lepas tu bye-bye. Okay, ada juga yang orang-orang yang you jumpa, contohnya dia tanya, kalau I ambil insurance ni, I mampu bayar 2-3 bulan lepas tu I tak bayar, macam mana Okay, ini antara orang-orang kategori yang you boleh letak 10% dalam you punya database. Ini bukan nak cakap tak okay, tapi I share with you tips. Kalau orang-orang yang awal-awal dia tanya soalan macam ni, you letak dia dalam 10% yang okay. Ini macam I dulu, I ambil orang yang 10% ni bila ada kontes je. Nak kerja kontes terpaksa ambil orang 10% dalam tabur yang jenis macam ni. Sebab insurans ni ingat kalau dia ambil tak cukup setahun dia punya payment, dia akan efek kepada you punya persistency. So kena jagalah. So hari ni cari yang quality client. Compulsory saving. Okay. Bila you lama-lama you ambil polisi ini, okay, untuk long term, okay, dia akan ada, tapi depends on polisi jadi polisi. Compulsory saving ni lama-lama dia akan bagi you return. Ada setengah-setengah orang akan tanya, babe, you jual tak insurans yang ada saving? You ada tak jual insurans yang ada return? Okay, kalau dia tanya dekat you nak polisi yang ada saving, you kena bagi ILP, investment link premium. Okay, ataupun jual projek M20. So M20 tu yang you akan dapat JCP dan sebagainya, itu boleh. Okay, kategori yang compulsory saving lah, sampai satu tempoh you akan dapat sum amount. That one is compulsory saving juga. Okay, next is capital for investment. Okay, ada juga orang ambil insurans ni untuk investment. Okay, katalah dia ambil term macam tadi yang jawab untuk insurans rumah untuk MRTT. Okay, katalah rumah dia baki lagi 25 tahun dan dia perlu kerja lagi 35 tahun. So dia ambil lah polisi yang cover untuk 25 years je. Anything happen during dia kerja dan rumah tu lagi 25 years. So adalah polisi yang cover. So ada juga orang yang ambil capital for investment. So dia nak keuntungan. So untuk M20 tu that one is capital for investment lah. Okay, so ini is benefit of insurance. Soalan favorite exam. Okay, baca lebih sikit. Okay, hafal lebih sikit. Dia keluar exam. Okay, next is nature of insurable risk. Okay, ini pun soalan favorite. Okay, so ini pun soalan favorite. Boleh baca, boleh hafal benda ni. Public policy, particular risk, pure risk, homogeneous exposure, insurable interest, financial value, foreign affairs. Okay, boleh baca. Okay, so boleh hafal lah nature of insurable risk ni. Soalan favorite exam. Okay, next is ini you all boleh baca saja. Bukan nak cakap dia tak keluar exam, tapi you baca saja. But I nak share benda ni. Life and general insurance. Beza life ni offering financial security, life insurance compulsory saving for retirement or old age. Life insurance ni insurans nyawa. General insurance ni adalah insurans motor ataupun property, bukan atau and insurans motor and property. Kalau you ambil PCE, you boleh jual yang life insurance. Kalau you ambil PCE ni paper A tau. Kalau you ambil paper B, general ni untuk orang nak renew insurance, renew road tax motor kereta, orang nak ambil insurans rumah, orang nak ambil insurans kapal, orang nak ambil travel insurance, dia under general lah. Ini B, yang ini is I tak cover lah. Ini you kena cari lain. So ini untuk knowledge you sajalah. Next is insurance market.
Buyers, intermediaries, seller. Dia ada 3 parti. Buyers ni boleh jadi netizen lah, general public, individual ataupun organisation. Dan you pun boleh jadi buyers dan you juga boleh jadi intermediaries ataupun agent insurance. Intermediaries ni apa? Broker, financial advisor, insurance agent. So you all bakal ambil exam PCE dan lulus, insyaAllah lulus, okay, you kategori intermediaries ataupun buyers. Sebab you boleh jadi you pembeli kepada insurance yang you bawa. Maksudnya you as a client kepada license you sendiri. You agent insurance dan you ambil insurance untuk diri you sendiri. You boleh jadi intermediaries. Okay, buyers ni orang-orang yang nak beli, netizen yang nak beli. Okay, intermediaries you as a agent dan seller is a Manulife. Okay, UPC under Manulife. So kita bawa jenama, bawa baju Manulife. Okay, insurance market. Okay, next is soalan dia. Soalan exam dia macam ni. Macam kita zaman-zaman sekolah tu, paper A dengan paper B kan. Paper A MCQ, paper B is essay kan. Dalam PCE ni tak ada essay. Tak main lah nak essay, pening. So kita bagi you MCQ, A, B, C, D, pilih. So kalau semalam sibuk main game, tak sempat nak study, ada A, B, C, D, tembak aja. Janganlah macam tu study dah sikit. So ini pun I dah bagi tips ni mana yang soalan exam ni keluar. Okay, soalan pertama untuk chapter 1. What is the correct definition of pure risk? So jawapan dia A. Okay, a risk where there is only a possible of a loss or break-even outcome. Okay, jawapan dia A. So soalan nanti yang exam bila you klik dia akan keluar macam ni. So pilihlah, kalau A you klik A. B depends on jawapan. Okay. So A. So soalan kedua, okay, which of the following is not a benefit of insurance? Okay. So dia ada dekat sini A, B, C, D. Hafal dengan tak hafal, dia tahu dengan tak tahu je. So jawapan dia C. Soalan ketiga, which of the following is the least effective approach to handling risk? Okay. Jawapan dia D, ignoring the risk. Itu contoh-contoh soalan. Ada tak yang you nak tanya? Dia takkan keluar essay tau. Takkan ada yang you kena buat karangan 100 patah perkataan ke, tak ada. Tak ada. Kita jawab WhatsApp pun kalau boleh, selagi kita nak boleh, kita nak short form dia, kita short form. Contoh I dapat soalan daripada agent. FT lawyer nak make. Itu tak bermaksud dia. FT kalau saya nak ambil. Jam kepala otak nak baca WhatsApp macam tu lah. Tapi untuk soalan exam ni dia tak adalah macam tu. Dia ejaan penuh. Okay, ini is contoh soalan. Semua okey chapter 1? Semua okey? Okay. Okay, alright. So I boleh continue chapter 2 boleh? Boleh? Okay, chapter 2 basic principle of insurance. Ada benda yang nak tanya Okay, basic principle of insurance. Okay, chapter 2. I terpaksa nak cakap, bukan, sebab benda ni is benda yang kita follow kepada nota. So nak ubah dia jadi happy-happy pun mencabar juga. Tapi kita terpaksa lah ikut teks. Okay, so chapter 2 principle of insurance. Okay, principle of insurance ni dia ada 6 basic principle of insurance. Okay, ini soalan. Okay, yang ini, slide ini, okay, 6 principle ni favorite exam. Okay, boleh hafal. Okay, pertama, utmost good faith, insurable interest, indemnity, subrogation, contribution, proximate cost. Apa benda semua 6-6 ni, you hafalkan 6-6 ni. Okay, nombor 1 tu, utmost good faith. Utmost good faith ni apa? Kejujuran. Dalam bahasa harian kita, words harian kita, penggunaan harian kita, utmost good faith ni adalah apa? Kejujuran. Hari ni kita ambil insurans, ada ke kita bercakap jujur? Ada je rasa sakit ke? Ada malah ada yang diskaun berat badan lah. Contoh. Okay, so good faith ni kita kena cakap jujur. Tapi hari ni percayalah, ramai je yang tak cakap jujur. Kalau tak lepaslah kita punya application. Okay. Okay. Good faith kejujuran So the proposer has a duty to deal honestly and openly in the negotiation. So kenalah cakap, okay, I dulu pernah ni bla 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 bla, kena cerita. Okay, tapi dalam dunia ni kejam, kalau jujur sangat habis lah. Contoh so kenalah fikir betul-betul, tengok macam mana. Okay, utmost good faith. Okay, utmost good faith untuk slide ini hafal sikit material fact, proposal form. You baca sikit di apa. Ini soalan favorite exam untuk ni. Utmost good faith ni. Kejujuran kan?
kepercayaan lah. Prinsip penuh percaya betul. Prinsip penuh percaya mutlak. Dalam Malay panjang kan. Prinsip penuh kepercayaan mutlak. Prinsip penuh maksudnya you kena cakap jujur lah, bersikap jujur. Sebab kat sini the proposer has a duty to deal honestly and openly in the negotiation. Maksudnya masa you discuss, masa you explain, masa you bincang tu kena cakap jujur. So kalau you jumpa polis kan dia orang ada dia orang ada cost kan, dia orang boleh tahu cakap jujur ke tak, mata pergi kiri, mata pergi kanan tu adalah. Tapi you insurance agent, kalau you ada skill itu, rezeki you lah. You punya klien tu, you punya prospek tu kok dia menipu ke apa, benda tu kita tak boleh nak ni kan. Okay, so ini slide ini famous soalan exam. So boleh baca lebih sikit. Okay, slide ini you baca je. Mana yang I cakap masuk exam, itulah yang I cakap baca ni je, baca je. Okay, yang ini slide ini pun most good faith, yang ini pun you baca je. Ini pun you baca sahaja. Okay, dibaca sahaja. Okay, yang ini baca lebih sikit. Ini soalan exam. Okay, what and when? The legal right to insure arising from the legitimate financial interest which an insurer has in subject matter of insurance. What? Masa bila? Okay, Mendullah dia ada hak. Okay, dia ada hak untuk nak luluskan ke, tak luluskan ke. Okay, masa bila? Okay, kalau general insurance, perasan tak siapa pernah tengok dekat sini you punya cover note, kalau insurans kereta you expired kan, you pernah tak tengok time dia. Contoh you renew 1 hari bulan 1 2020, dia akan expired bila tau? 31 Disember 2020, 11:59 malam. Itu general insurance. Lepas tu benda ni berkaitan apa tau? You tengok, you pernah tak kalau macam kemalangan report polis akan tanya, cik accident kau apa cik? Dia nak refer dekat you punya, nanti bila you claim, insurance akan check tau you punya time accident dengan insurance you sampai pukul apa dia cover. Itu general insurance. Sebab tu the beginning and at time of loss, masa bila mula dengan last tu, mula renew insurance bila, dia punya expired loss tu bila. Okay. Untuk life insurance pula only at the time of effecting the policy. Maksudnya bila policy you enforce. Contoh macam Manulife, you akan dapat SMS, congratulations, your policy has been enforced bla 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 bla. Date lah. Okay, contoh hari ni you dapat SMS tu daripada Manulife, hari ni is a 10. So you punya tu akan start 10 Julai 2020, dia enforce lah. Okay, so dia akan continue selagi polisi you enforce. Enforce ni macam mana? Dalam bahasa kita enforce ni adalah hidup. Hidup ni polisi tu on. On tu bila you bayar. You tak bayar dia akan lapse. Lapse ni matilah, senang nak cakap. Dalam bahasa kita lapse. So selagi enforce, anything happen dekat you, polisi you valid untuk claim, untuk di cover. Itu what and when. Okay, so ini is favorite exam. Boleh baca lebih sikit. Okay, next is yang ini pun soalan favorite exam juga, insurable interest. Ini tadi sama dengan slide yang tu. So insurance benefit. So insurable interest ni orang ambil insurans ni kenapa? Macam tadi jawab untuk MRTT. Tadi yang dia jawab juga untuk life. Okay, so inilah I have insurable interest. Okay, saya berminat nak ambil insurans untuk, satu is diri sendiri on life. Kedua, my spouse, pasangan kita. Ketiga, untuk anak-anak kita. Ataupun senang untuk warded nanti. Okay, lepas tu lagi. Okay, saya berminat dengan insurans ni sebab saya nak ambil untuk staff, untuk pekerja saya. Pekerja ni kalau you tak ambilkan insurans, you akan tanggung financial lah, cost you untuk nak sara staff punya kesihatan lah. I think kot ada staff yang dia perform tapi asyik sakit je. Sebab dia perform tapi asyik sakit, so you akan keluar duit nak tanggung demi sakit pula. So mostly lah, sebab baiknya company ada insurance untuk staff. Okay, lepas tu berminat insurance sebab only or partly dependent person. Okay, kalau you adalah breadwinner ataupun you adalah penjaga, okay, kepada dependent person ataupun dekat anak-anak, dekat anak angkat, dekat anak tiri, so itu tanggungjawab you. So you ambil. So biasanya orang ambil insurance sebab apa? Kenapa orang ambil insurance? Sebab benda-benda lah, insurable interest. Okay, so ini soalan favorite exam. Okay, next is okay, yang ini baca saja. Okay,
Insurable interest assignment. Yang ini pun you baca sahaja. Okay. Nomination. Yang ini pun you baca saja. Okay. Nomination ni, ini you baca saja tapi I nak share sikit lah. Nomination ni adalah penama tau. Okay. Hari ni kita netizen, kita menjadi rakyat Malaysia. Okay. Nomination ni penama. Penama ni adalah bukan penerima mutlak tau. Nomination ni adalah orang yang berhak untuk tuntut dan dia akan bagikan kepada sama ada faraid ataupun bagi kepada waris yang berhak. Tapi hari ni di Malaysia pelik, nomination ni adalah penerima mutlak. Hari ni berapa ramai pemilik KWSP yang letak nama, contoh dia letak nama A dan A tu akan ingat itu dia punya. Dia akan dapat semua duit tu dan tu dia punya. Actually salah So ini nomination ni you kena educate orang. Nomination ni adalah penama, dia bukan penerima mutlak. Nomination ni ingat so tu I just share saja sebab hari ni kita ada 70 bilion dekat kita ada 70 bilion duit yang tak dituntut, tak boleh dituntut dekat Amanah Raya Berhad. Sebab ni lah antaranya. Okay, dan hari ni kalau belum buat penama untuk semua you punya polisi ke insurans ke apa-apa, pergilah buat. Okay, secepat mungkin. Okay, so indemnity ni baca sahaja. Indemnity ni adalah kos kerugian yang insurans akan bayar. Okay, contoh ini kemalangan kereta kan. Okay, depan ni nak repair bumper ni contohlah total all is 5,000. So insurans akan bayar kos ganti rugi tu, indemnity tu berjumlah 5,000 saja, tak lebih daripada itu. Itu kita panggil indemnity. Indemnity ni manual tak ada kot insure rider indemnity kan, jadi tak ada. Indemnity ni manual tak ada kan? Indemnity ganti rugi kalau kita kemalangan. Indemnity. Indemnity. Manual ada tak? Ada. Ada. Manual ada indemnity. Okay, indemnity kalau you boleh letak dalam you punya polisi itulah. Okay, so ini is you baca saja. Yang ini pun subrogation ni pun you baca saja. I direct kepada exam. Subrogation ni kita claim kan? Claim. Yep, betul. Subrogasi lah. Yes, subrogasi betul. Okay, so ini you all baca sahaja. Okay, next is contribution. Contribution ni you all pun baca saja. Boleh baca contribution ni. So baca saja. Okay, yang ini baca lebih sikit. Contribution number 5. Ini soalan exam contribution yang ada bulat-bulat ni. Essential for contribution. Ini you baca lebih sikit sebab ini soalan favorite exam. Okay. Policy cover common interest. Policies cover common peril. Involve the same subject matter. Policy must be legally enforceable. Policy enforced at the time of loss. So contribution. Contribution ni penting. Contribution ni is kita punya bayar every month tau. Okay. Policy enforced at the time of loss. Maksudnya dekat sini you nak claim, make sure policy you enforce. So contribution ni payment lah. Bayar. Essential for contribution. So kenapa kena bayar polisi? Kenapa bila nak claim kena make sure polisi to enforce? Benda ni lah. Essential for contribution. Ini baca lebih sikit soalan favorite exam. Yang ini baca sahaja. Okay. So proximate cost ni pun baca sahaja. Okay, ini soalan, contoh soalan chapter 2. Okay. The proximate cost of a loss is always, jawapan dia A. Okay, macam ni soalan nombor 2, jawapan dia B. Soalan nombor 3, jawapan dia C. I tunggu soalan-soalan Roman ni. I nak bagi tips soalan Roman. Okay, so chapter 2 okay semua orang? Okay, boleh continue Okay, chapter 3, legislation and consumer protection. Okay, so kita sekejap je dah 11 suku kan, kita nak habis pukul 12 ni. Okay, so chapter 3 ni, chapter 3 legislation and consumer protection. Okay, sebagai pengguna, sebagai pemilik insurans atau polisi, apa yang kita terikat. So ini chapter 3 ni lebih kepada undang-undang lah. So ini chapter ni pendek je. Okay. Slide ni hafal. Hafal dan faham. Dia dekat mana tahu soalan dia dekat ni. Financial Service Act yang kotak. First ni insurans yang dekat sini. Insurance Act 1963, Act 1996, Financial Service Act FSA. Itu soalan exam dia. Ini confirm keluar soalan exam ni. Okay. Insurans Akta bermula dengan 63. Lepas tu ubah upgrade kepada 1996. Sekarang dikenali sebagai Financial Service Act 2013. New legislation dia tukar FSA. Kalau takaful kita bermula tahun 84, sekarang dia tukar kepada Islamic Financial Services Act 2013, IFSA.
Okay, so ini soalan favorite exam. Okay, di pasal bank negara. Yang ini pun, slide ini pun you all baca juga. Ini soalan favorite exam juga. Okay, slide 54 ini soalan wajib exam. Wajib bukan exam, soalan famous favorite exam. Okay, slide ini new legislation ni you all baca sahaja. Okay, yang ini pun baca lebih sikit. Yang ini objective of FSA and IFA, baca ini soalan favorite exam ni, yang ni dia keluar untuk soalan ni. Objective of the FSA and the IFSA, ini soalan favorite exam. Okay, next is Company Act, ini baca sahaja. Okay, yang ini pun baca sahaja. Okay, baca sahaja. Ini pun baca sahaja. Okay, ini pun actually okay, yang ini baca lebih sikit. PDPA. PDPA hari ni pun ramai je orang break pasal PDPA ni, ramai juga orang ignore PDPA ni, betul. Personal Data Protection Act. Kenapa dalam PCA dan you menjadi insurance agent, PDPA ni undang-undang yang you wajib patuhi. Kenapa tak? Kita akan ambil IC klien. Kita akan photostate, kita akan attach dalam kita punya application. Inilah you akan submit. Okay. You ada salinan IC, bahaya kan salinan IC orang boleh pergi register nak ambil nombor baru ke, telco ke, nak daftar kuih ke kan, orang boleh guna IC. Sebab tu as insurance agent kita terikat dengan PDPA. Hari ni pun kita tulis nombor telefon kita dekat tempat open semua tu kan, pun antara PDPA juga. Okay, ini hafal. Baca lebih sikit soalan favorite exam untuk PDPA ni. Okay. Ini yang AMLA yang I cakap mula-mula tadi. Kita as insurance agent kita terikat dengan akta AMLA ni, AMLA TFA ni. Money laundering activity, placement and litigation, semua ini kita terikat bila kita ada license PCE. Okay, ini baca sahaja. Okay, so ini soalan chapter 3. Soalan dia sama juga macam ni. Okay, soalan dalam slide ni you boleh baca juga, hafal juga. Dia ada juga kemungkinan untuk keluar. Ada juga agent yang pernah share dengan I. So ini soalan dia, jawapan dia B. Belum jumpa soalan yang Roman ni. I nak tunjuk soalan yang Roman ni. Okay, so now is chapter 4, the insurance contract. Semua okay? Okay lagi? Tak apa, you all nak makan-makan sambil kunyah-kunyah kerepek boleh on saja. Boleh, tak ada masalah Okay, Next, chapter 4. Okay, boleh je, boleh, tak ada masalah. Chapter 4, the insurance contract. So, pertamanya, sorry terpaksa laju. Sebab ni, I fokus mana yang keluar exam dia. Senang sikit lah. So, kalau I buat kelas, biasanya 1 hari. Okay. So, chapter 4, the insurance contract. Bila orang dah bayar, polisi dah enforce, okay, you pun dah ambil ni, dia sign everything semua, you dah submit kepada Manulife. Okay, so contract tu dah on. So inilah the insurance contract. Apa yang insurance offer, apa yang tak, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, so untuk chapter ni, law of contract, legally binding agreement to insure. Okay, kita punya buku polisi, kita ada buku warna hijau, binding cantik. Kita bukan stapler, okay, pakai selotip, letak selotip, photostate pun, color pun macam kedekut. Kita bukan macam tu. Ini is, okay, legally. Ini yang valid punya, bukan fufu, bukan tipu-tipu So ini betul punya law of contract, legally binding agreement to insure. Okay, provide a solid foundation for the business of insurance and enable people to buy policy with confidence. Kalau you beli insurans yang dia tulis pakai carbon copy, pakai tulis isi biasa, you pun macam tak yakin kan, insurans ni betul ke tak betul, dia boleh cover ke tak boleh. So insurans ni orang nak benda yang nampak wow, satu yang nampak yakin. Sebab tu hari ni jadi agent insurance kena kreatif untuk orang yakin dengan you, untuk nampak macam boleh percaya ni. Sebab tu dalam industri insurans you akan nampak majority insurance agent akan tunjuk kereta, akan tunjuk rumah. Itu benda yang nak nampakkan, nak tunjukkan dia sukses, dia berjaya. I sendiri percaya benda tu sebab mustahil lah you buat insurance agent you nak pakai biasa-biasa je, orang tak percaya, orang akan ingat ni betul ke. Okay, law of contract. So benda ni hafal lah. Okay, so ini soalan favorite exam. Okay, yang slide ni formation of insurance contract yang ada buku ni. Okay, cuba. Okay, next is law of contract. Yang ini you baca sahaja. Offer and accepted. If an offer has been made, offer is accepted. Okay, so you offer dekat klien you apa? Apa Manulife offer? Okay, insurance accept dia punya condition prospect
prospect accept apa yang Manulife offer. Law of contract tu you all baca sahaja. Okay, ini pun you all baca sahaja. Okay, ini pun baca sahaja. Okay, ini baca lebih sikit. Okay, start daripada slide ni, you akan jumpa words ni di slide-slide akan datang. Slide-slide depan ni. Maksudnya apa tau? Okay, dekat sini. Financial Services Act 2013. Okay, provide for objection to life policy by the insured within 15 days after the delivery of the life policy. Apa benda within 15 days ni? Ini kita panggil is cooling period. So, I tak pasti dalam ni you all pernah dengar tak terms ini? Ataupun pernah dengar tapi dah lupa. Bukan tak tahu tapi tak ingat, bukan tak ingat tapi terlupa. Okay. Within 15 days ni apa tau? Cooling period. Okay. Hari ni you dah close you punya client, dia dah dapat message enforce. Okay, lepas tu dia akan dapat satu polisi atau buku hijau. So sekarang ni kita dah tak bagi buku hijau tu, kita semua online. Green kan? Selamatkan dunia. So kita kurangkan penggunaan kertas. Sekarang ni semua boleh access menggunakan apps. So polis tu, once you dah sign, you terima je polisi tu, you ada tempoh 15 hari untuk tiba-tiba you dah berubah fikiran ke, you nak stop ke, within 15 hari daripada you terima you punya polisi. Itu kita panggil cooling off, cooling period. So 15 hari untuk you cancelkan you punya polisi dalam masa 15 hari. Lebih daripada 15 hari, you dah tak dapat dah you punya first payment tu. Tempoh tegang. Tempoh tegang. Bahasa Melayu tempoh tegang. Dalam bahasa kita selain tempoh tegang apa? Tempoh menunggu dalam exam tempoh tegang. Tegang tu macam words dia macam keras sangat kan. Tempoh tegang. Maksudnya tempoh menunggu. So you ada 15 hari daripada first you terima you punya message enforce tu, yang congratulations your policy has been enforced tu, you dapat je tahniah polisi anda telah lulus langsung. You dapat je message tu, you ada tempoh 15 hari untuk you fikir-fikir nak continue ke tak. Kalau you rasa okey, continue. Kalau you rasa macam tak nak lah, itu ni tak best lah, itu ni tak best lah, you nak stop, make sure dalam tempoh 15 hari untuk you dapat balik you punya first payment. Lebih daripada tu, you tak boleh dapat. So, ini adalah 15 hari So, 15 hari. Cooling off. Lepas ni you akan jumpa ni je. Soalan ni confirm keluar. Cooling period ni confirm keluar. Sebab I jumpa dekat slide lain, benda ni banyak, term ni banyak. Confirm keluar. Okay, so ini you hafal sikit. So, ini you baca sahaja. Okay. Yang ini pun you baca saja. Yang ini baca lebih sikit. Part of an insurance policy. Main section of the policy contract. Okay. Slide ini baca, slide 79 ni baca lebih sikit. Ni soalan favorite exam. Okay, dan kita tengok soalan dia. Akhirnya. Okay. Di tempat kalau jumpa. Okay, I nak share tips dekat sini. Kalau you all jumpa soalan yang menggunakan Roman. Ni kan Roman kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tips dia. Kalau dah baca tak tahu jawapan. Kalau dah baca confuse jawapan. Jawapan dia majority tau. Dia bukan semua. Majority jawapan dia adalah D. Kalau you jumpa soalan Roman, jawapan dia majority adalah D. Ini tips betul tau. Tips betul. Betul tak Eddie? Pernah dengar tak benda ni? So I share tips. Tapi ini betul. Zaman I ambil dulu pun sini cakap benda yang sama. So bila ada berapa tahun buat ni pun benda ni sama. Kalau Roman, you jumpa soalan yang menggunakan Roman jawapan majority bukan semua tau. Jawapan dia majority dia adalah D. Jawapan dia majority adalah D. Untuk ni tau. Jawapan dia majority adalah D. Okay. So untuk benda ni, ingat you jumpa Roman, soalan Roman untuk PCE, majority jawapan dia D. Tapi bukan semua majority D. Ataupun lagi satu tip, you dah tak tahu sangat majority panjang. Jawapan yang soalan yang jawapan dia panjang tu, itulah jawapan dia betul. InsyaAllah betul. Okay. Soalan nombor 2, jawapan dia B. Soalan nombor 3, jawapan dia D. Okay, chapter 5, law of agency. So, semua okey ke tu? Okay. So, topik seterusnya law of agency. Agency ni contoh agency macam mana? Yang macam
Okey, chapter seterusnya adalah law of agency. Okey. Law of agency ni dia macam do and don't lah. You as a agent. Lepas tu apa yang you perlu buat kepada unit agency. Contoh ni is a Manulife lah. Yes. Betul. Sepatutnya you kena tanya dekat buyer, dekat seller lah. Ada set buyer dah semua. Dah. Dah bayar. Betul. Okey, untuk law agency, agent vs principal. Yang ini you baca je. Untuk chapter ni banyaknya you baca lah. As agent, person who act on behalf of another person. Agent. So you ni, you adalah on behalf of another person. Maksudnya you on behalf of Manulife. Agent, principal. Principal ni is Manulife lah. So ni slide ni you all baca je. So sebab untuk slide ni I tak ada soalan-soalan mana soalan yang keluar exam. Yang slide ni topik chapter ni you baca je. Duty of the principal of agent sebagai agent. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, ini you baca je. So you baca ya. So dia akan keluar exam. Mana satu soalan pun I no idea, tapi you baca je sebab ini dia general, do and don't as a agent. You baca je. So ini contoh soalan dia. Nombor 2, you tengok tak? Roman, you tengok soalan nombor 2 ni Roman kan I cakap. Majority untuk soalan Roman jawapan dia adalah D. Betul tu? So ini tengok Roman lagi, D lagi. So majority. Chapter 6. Medical and health insurance, MHI. MHI bukan TUI bukan Malaysia hari ni tau. Medical and health insurance. MHI ni apa? Apa yang insurance offer? Apa yang company offer dekat client? Jenis-jenis insurance, jenis-jenis medical health insurance, coverage dia apa, emergency and so on. Benda-benda ni, MHI, setiap company bila dia orang nak keluarkan sesuatu produk yang berkaitan MHI ni, dia orang kena plan, dia orang kena present dekat bank negara dulu. Bank negara luluskan tak? So bukan main tanggap muat tak. Manulife nak buat ni kena present kepada bank negara dulu. MHI. MHI. So ini chapter ni types of medical and health insurance. Ini is soalan favorite exam. Nombor 1 ni medical expenses or hospitalization and surgical insurance, HSI. So kalau jenis ni medical expenses. Medical expenses, hospitalization, ini is medical card lah. Nombor 2, critical illness or dread disease insurance. So hari ni pun ada juga orang cari insurance yang untuk CI. Untuk CI punya insurance. So untuk medical card, dia ada critical illness, dia ada dread disease insurance. So dia ada juga disability income insurance. Dia ada juga insurance hospital income insurance. Ada. So ini soalan favorite exam. Baca lebih sikit Ini next is slide ini. Kalau you nampak slide ini, actually dia tak adalah keluar exam, cuma kita nak bagi tahu lah. Ini contoh-contoh. Contoh Manulife hantar dekat bank negara. So ini dia punya produk, polisi produk baru dia, hospital room and board apa benda. So kalau you ambil insurance pun you kena check. Hospital room and board, admitted setahun berapa hari boleh duduk. Dekat sini semua keluar. So ini all baca sahaja. So critical illness, insurance critical illness. Company you tak jual polisi yang cover critical illness je. So critical illness ni apa? Dia bayar langsam once doktor diagnose, kena satu daripada 36 disease ataupun illness dalam polisi yang dia state tu lah. So itu kita critical illness, dread illness. So jenis-jenis insurance lah. Disability income insurance. Disability income insurance pun ada, baca je.
Ini pun you all baca je. Okay, yang ini MHR requirements to enhance policy on population. Baca lebih sikit. Kalau you perasan dekat nombor 1, free look period of 15 days. Slide yang tadi. Chapter 4 I rasa keluar. Free look period of 15 days. So dia keluar lagi. So ini baca lebih sikit, dia ada soalan favorite exam. Okay. Yang ini pun baca juga. So ini pun soalan favorite exam. Underwriting, underwriter. Apa kerja underwriter ni? Apa yang dicek? So ini baca soalan favorite exam juga. Okay. Yang ini pun soalan favorite exam. Okay. Medical history, financial situation, occupational age and gender. So ini kena baca lebih sikit. Dia ada tanyalah. Okay. Kenapa tahu hari ni premium setiap orang berbeza? Sebab dia akan tengok medical history dulu-dululah. Dia akan tengok pekerjaan kelas apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. So jenis-jenis pekerjaan lagi tinggi kelas tu lagi risiko. 1 dan 2 biasa je. Kalau dia kelas 3 ataupun dia kelas 4, premium dia akan mahal sikit. Biasanya kelas 4 contohnya polis, askar yang ada senjata dia orang kelas 4. F1 driver kelas 4, pilot ada kelas 4, macam you as insurance agent kategori kelas 2. Age and gender, lagi berusia kita ambil insurans, lagi lambat kita ambil insurans, lagi mahal. Antara lelaki dengan perempuan, mana yang lebih mahal insurans dia? Lelaki. Nak kalau yang smoking. Beza polisi smoking dengan tak lebih kurang dalam 30 ke 60 ringgit. Okay, reservation and selection. Okay, yang ini you all baca sahaja. Ini pun baca sahaja, ini pun baca sahaja. Ini pun baca sahaja. Ini baca lebih-lebih sikit. Cost containment measure, baca. Inner limit, cost sharing, deductible, time frame, semua ni. Okay, ada 6 bulat-bulat ni, hafalkan soalan favorite exam. Okay, ini all baca sahaja. Okay, ini soalan favorite. You tahu kan bila ada policy insurance ni, kita boleh apply tax waiver untuk insurance, untuk tax LHDN. Kurangkan bayaran tax bila kita ada polisi insurance. So tahniah untuk yang dah ada polisi, kalau boleh kalau bayar tax boleh guna polisi itulah, try lah submit ni nak claim tax waiver untuk LHDN ni. So kat sini pun boleh guna. So ini hafal sikit soalan favorite exam ni untuk yang slide ini. Okay, so kita tengok soalan pula untuk chapter 6 dia macam mana. Medical and health insurance. Okay, soalan pertama jawapan dia C. Soalan kedua Roman. Kan I cakap tadi kan soalan yang bernombor Roman, jawapan dia majoriti D. Macam ni pun D, betul kan? So soalan ketiga jawapan dia B. Okay, next is chapter 11 and kepada 16. Ini yang ini chapter ni kita dah habis kita dah end part A. Kita take file boleh tak? So take file sekejap, boleh? Kita take file sekejap. 11 kita take file 11:40 kita start balik, boleh? So ada nak, okay, siapa nak pergi toilet ke, nak pergi basahkan tekak sekejap ke, boleh? Boleh. Okay, 11:40 kita jumpa Alright.
Oi, Jen. Kita lihat jap. 11.40 kita start. Astagfirullahaladzim. Lagi 2 minit. Alhamdulillah. Jom mesti bang. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hari. Bagi. Okay, everyone dah ada? Dah lebih 2 minit pula. Dah. Okay, kita start untuk chapter C Chapter C ada lagi 6 chapter, insyaAllah yang chapter last ni dia simple, mudah-mudah. So insyaAllah kita sempat habis jam 12 lah, lepas tu kita open kepada Q&A. Okay, chapter seterusnya C, life insurance. Life insurance, legal aspect of life insurance. Chapter 11 ni apa yang ada dalam life insurance ni, okay. So untuk yang ini, okay, dekat sini dia akan bagi tahu lah jenis-jenis insurance, apa jenis insurans, tapi kita dekat Malaysia ni kita tahu insurans medical card je, ILP. Okay. Kat sini kalau you tengok statement of age, insurer shall not avoid a life insurance policy or refuse a claim. Okay.
So dekat sini you all ni baca saja You all baca saja. Okey. Yang ini you all baca lebih sikit. Objection to lah polisi. Siapa boleh bagi tahu kenapa I cakap baca lebih sikit untuk slide ni? Siapa nampak apa benda? Kenapa kena baca slide ni? Siapa boleh share? Kenapa slide ni nak 15 cakap? hari. Kan I cakap tadi kan, dia boleh cakap tadi. Start daripada ni, you akan nampak, you akan jumpa benda ni. So benda ni confirm akan keluar exam kan, betul kan? But you akan nampak within 50 days after the delivery of policy. So ini slide famous soalan exam. So dia keluar lagi cooling off period ni. So within 15 hari. So confirm lah akan keluar, dia akan keluar juga. Okay, so ini slide ni you baca. Okay, so slide yang ini pun on live, insurable interest. Kenapa orang ambil insurans ni on live of another. Ini pun baca juga soalan exam favorite exam. Slide ni pun baca. Slide ini pun baca juga. Boleh, tak ada masalah. Bukan boleh tak ada masalah. Yalah, ini baca. Ini soalan favorite exam untuk slide ini. Okay, capacity of minor to insure. Kalau umur bawah 16 tahun, dia kena pakai dia punya ni. Dia kena pakai dia punya life burden parents. Hello. Okay. Okay, so untuk polisi ni 16 tahun ke bawah ataupun yang bawah umur lah. Senang dalam bahasa kita yang bawah umur dia memang kena ada pemilik polisi tu, polisi owner tu kena macam ada parents dia lah, mak atau ayah dia ataupun parents yang legal guardian boleh. Kalau dia atas 16, okay, senang nak lepas SPM, nak ambil polisi untuk diri sendiri, polisi owner tu dia, secover dia boleh ambil sendiri. Tapi untuk bawah umur dia kena pakai, okay, dia kena pakai parents lah untuk jadi penama. Okay, so ini hafal soalan exam, favorite soalan exam. Yang lain ni, okay, ini yang baca sahaja, ini pun baca sahaja, okay. Dan ini pun baca sahaja. Okay, ini pun baca sahaja, ini pun baca sahaja. Okay, baca saja. Okay, ini soalan dia. When does a life insurance policy acquire a surrender value? Okay, jawapan dia B. So ini soalan dia nanti boleh before juga lah. So keluar soalan kan. Okay, kita tengok contoh soalan 2. Dia Roman kan tapi dia bukan D. Dia A pula. Sebab tu I guna words majority. Dia bukan semua untuk Roman ni. Majority jawapan dia D. So yang kali ni you jumpa jawapan dia A. So bukanlah semua kalau Roman dia adalah majority D. Selain tu ada juga selain daripada D. Jawapan nombor 2, soalan nombor 2 ni jawapan dia adalah A. Soalan ketiga jawapan dia B. Okay, seterusnya chapter 12, life insurance product. Okay, apa yang ada dekat life insurance product ni? Okay, type of life insurance policy, group insurance policy, supplementary contract, participating and non-participating contract, method of distributing surplus. Okay, so jenis-jenis polisi. Okay, so ini you all baca sahaja. Slide ini you all baca sahaja. Okay, yang ini pun baca sahaja. Okay, ini pun baca sahaja, cuma I nak share sikit lah. Okay, ini you all nak faham dalam Malaysia punya insurance. Apa benda? Dia ada insurance terms, ada whole life, ada life annuity plan. Okay, jenis-jenis insurance ni pula apa benda? So kita yang famous dekat Malaysia ni, investment linked life insurance, ILP, yang dia ada saving. Lepas tu now is famous critical insurance. So banyaklah critical ni, CI ni dia dah add on dalam base plan insurance, dalam investment link premium. Critical illness ni sekarang kan orang cancer lah, sakit jantung lah, so dia wajib untuk ada critical illness. Kadang-kadang kita rasa kita sihat, you ambil GCI ni sebab kita tak tahu bila Allah buka, bila Allah bagi. So apa yang kita buat adalah kita sediakan payung sebelum hujan. Kita buka payung burger kita. Okay, next is type of life insurance policy. Okay, slide ini baca lebih sikit. Ini confirm ada soalan akan keluar dekat sini, soalan exam Type of insurance policy, untuk slide ini baca ada keluar exam. Okay, slide ini baca. Okay, next is ini is you baca sahaja.
Ini baca sahaja. Okay. Baca sahaja. Ini pun baca je. Baca juga. Okay, ni pun baca je juga. Okay. Okay, so ini seterusnya ni baca je. So nak cakap tak keluar exam pun tak pasti, tapi you baca je. Tadi yang I share tu mana yang betul-betul keluar exam. You baca. Okay, ini soalan dia. Contoh soalan chapter 12. Okay. Jawapan dia C. Okay, nombor 1, nombor 2 jawapan dia D, nombor 3 jawapan dia A. Okay, so chapter seterusnya ni life insurance premium rating. Okay. So life insurance premium rating ni apa? Macam mana insurance tu jadi mahal. Katalah kita ni semua sebaya, dalam grup ni semua sebaya. Okay, sebaya. Tapi bila kita hantar proposal, kenapa tiba-tiba I punya tinggi sikit, yang dia punya biasa, yang dia punya rendah. Padahal kita sama-sama sebaya. Dan kita kerja kita sama, kategori kerja kita sama, tapi premium insurance kita berbeza. Kenapa? Okay, dekat sini. Costing the risk. Okay, slide ini baca, fahamkan. Okay, soalan exam ada dekat sini. Okay, kenapa? Berbalik kepada tadi, kenapa kita punya premium insurance berbeza walaupun kita sebaya, walaupun kita sama kerja, sama jenis. Maksudnya kita punya pekerjaan, label kita sama. Tapi harga kita berbeza. Macam mana dia boleh jadi berbeza? Pertama, major factor dia sama ada umur, gender, jenis pekerjaan, social status, etnik, geografi, status perkahwinan, personal habit, education, foreign resident. So benda ni berbeza dia macam ni, walaupun kita sebaya, kerja kita sama. Kadang-kadang berat badan ke, tiba-tiba ada history pernah admit ke, tiba-tiba ada sakit ke, tu sebab benda-benda tu juga menyumbang kepada premium kita tak sama. Mortality dekat box hitam ni, kat sini soalan exam ada keluar. Okay. Age, lagi berumur kita ambil insurance, lagi lambat, lagi mahal. Gender, lelaki dengan perempuan, lelaki lebih berisiko, smoking. Okay. Occupation, jenis pekerjaan, kelas 1, kelas 2, premium okey lagi, mampu. Kelas 3, kelas 4 dia agak mahal. Okay, I share with you penyanyi nak tahu, penyanyi dia kelas 4, dia kategori kelas 4. Kenapa dia kelas 4? Seperti suara dia. Dia penyanyi, dia kelas 4, mahal lah dia punya premium. Okay, next is social status. Social status ni married ataupun tak married, tapi tak silap kalau single, premium dia up sikit daripada yang orang dah kahwin. I tak tahu, mungkin kot belum kahwin ni dia selalu emosi kot. Dah kahwin ni ada orang sayang, ada anak, mungkin lah kot. So social status juga menyumbang kepada rate premium ni. Etnik ni ada juga menyumbang. Okay, Melayu, India, Cina semua ada. Geographical location. Geographical location kalau di tengah KL, tempat sibuk, negeri sibuk, geografi ni pun menyumbang kepada premium tu mahal. Dan tak semestinya you duduk di negeri yang sibuk, premium you mahal. Kadang-kadang you duduk di tempat yang contohlah dekat kampung-kampung, peace of mind, so semua kan. Itu pun boleh kadang-kadang dia boleh jadi premium naik juga, depend. Tapi geografi ni menyumbang kepada premium. Okay, material status, personal habit, education, foreign resident, semua benda ni is menyumbang kepada premium. So slide ini baca lebih sikit, dia ada soalan exam. Okay, yang slide seterusnya level premium ni baca sahaja. Okay, yang ini calculation ni dia ada sikit. Bukanlah calculation ni tak payah bawa calculator pun bukan. So you kena faham dia ni konsep pengiraan net premium, pure risk premium tanpa interest. Dia bukan calculation soalan. So ni dia punya lebih kurang formula. Ni baca lebih sikit untuk exam. Ni baca je. Ini pun baca je. Okay. So ini you hafal lebih sikit. You faham lebih sikit. Sini is personal income tax release. Previous chapter ada ni. Macam tak yang cakap 3,000, 6,000 kan. Ini untuk tax waiver LHDN. So ini soalan ni pun soalan favorite exam juga. Okay, baca lebih sikit, hafal, fahamkan lebih sikit. Okay, next soalan dia. So soalan dia, 1, jawapan dia D, soalan kedua. Okay, ini tax How much is the personal tax relief for the purchase of life insurance including contribution to the employee provident fund, EPF? So kita maksimum 6,000 je kita boleh claim. Okay, per individu. Ini nampak Roman ni dia dah jumpa jawapan di A bukan D. See, saya cakap tadi untuk soalan yang berjenis Roman. Okay, jawapan dia adalah majority D. So dia bukan semua majority. So yang bukan kategori majority tu dia A. Dia maksudnya lain lah.
Okay, so ini tengok. I nak tunjuk lah tadi kan ada jawapan dia B, ada jawapan dia A kan. So ini is A. So chapter 14, life insurance underwriting and document. Okay. Chapter 14. Apa benda chapter 14 ni? Okay, chapter 14 ni. Okay, risk selection, underwriting guideline, assumption of risk, role of agent in the process, underwriting process, insurance document. Ini is bila you nak hantar proposal client. Okay, law of large number, this one is you baca sahaja. Yang ini you baca lebih sikit. Okay, slide ni, risk selection. Underwriting, the process of risk assessment, evaluate and selection. Okay, proposal form ni yang you isi lah nanti dia next month bulan 10 kita akan pakai apps. So sekarang ni kita boleh submit pakai form lah dan juga apps untuk selected. Lain semua pakai form. So dekat form tu nanti adalah soalan-soalan yang insurance akan tanya kepada klien untuk klien jawab. So ini you kena hafal lah ni, kena fahamkan. So ini soalan exam ni. Yang ni risk selection, underwriting, proposal form. Okay. Next is okay. Ini you baca sahaja. Ni pun you baca sahaja. Ni pun baca sahaja. Yang ini assumption of risk. Baca lebih sikit dan faham lebih sikit. Insurer will assume risk immediately upon receipt of the first premium after the issuance of the acceptance letter. First payment tu penting. Once dah submit, dah enforce untuk kemalangan di cover 24 hours lepas polisi enforce. So ini kena fahamkan. Okay, dia keluar exam. Yang ini pun sama. Okay, sambungan ni pun sama, nampak tak? Cooling off 15 hari. Ada lagi, jumpa lagi. Confirm keluar. So ini fahamkan. Exam yang ini baca sahaja. Yang ini pun baca sahaja. Okay, so kita tengok soalan dia. Soalan pertama jawapan dia D. Soalan kedua jawapan dia C. Soalan ketiga jawapan dia D. So ini nanti I akan share juga untuk contoh soalan. Ada 3 set soalan. Contoh I akan share dia berserta jawapan. Bolehlah cuba buat, insyaAllah berjaya. Okay, chapter 15 lah insurance claim. Macam mana kita nak claim insurance dengan polisi kita? Okay, pertama, okay, notify agent ataupun insurance company. Okay, lepas tu kita completekan dokumen, dapatkan kat klien kita dokumen dia perlukan. Lepas tu kita submit form kita kepada Manulah dengan sampul dokumen yang mencukupi. Okay, jenis-jenis claim kita ada date, claim kematian, claim matang. Okay, selepas matang dapat cash value bla bla ada. Okay, claim critical illness. Lepas tu kita ada permanent and total disability. So adalah semua dan lain-lain jenis claim. Okay, kalau claim kematian, okay, kena bagi original policy contract. Okay, bila you bagi dekat klien you polisi buku hijau tu, okay, sebab kita dah tak ada buku dah kan, tapi kalau ada juga klien yang dia nak buku, so kita boleh request tapi dia kena bayar. Buku ni kalau you bagi dekat klien you, make sure pesan simpan dalam peti besi. Tapi bukan semua orang peti besi kan, simpan di tempat yang selamat. Kenapa? Bila nak claim, contoh nak claim kematian ataupun claim TPD, insurance nak buku polisi tau. Kalau tak ada, you nak apply lagi sekali kena bayar. Lepas tu kena tak sumpah lah sebab buku tu hilang, banyak kerja. So simpan yang law. Najib punya sijil nikah pun simpan dalam peti besi. Takkan kita beli buku insurance tu kita nak letak tempat sepah-sepah. Kan? Okay. Original dengan photostat yang dah di CTC yang certified true copy. Sijil kematian, permit kubur tak payah sebab bila once you dah dapat sijil mati, permit kubur tak payah. Okay, lepas tu IC pemohon. Kalau dia is spouse, dia kena tunjuklah bukti dia is a spouse. Dia nikah ke, kahwin ke kan. Lepas tu IC anak-anak. Okay, untuk yang meninggal kemalangan mungkin dia boleh attachkan police report, postmortem report, keratan akhbar. Okay. Ini soalan famous, okay, tapi I nak share with you. Missing person, kalau orang hilang, dia boleh claim selepas 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Sebab 7 tahun kan dah pergi cari, dah itu semua tak jumpa, selepas 7 tahun barulah claim. Kod-kod you nak buat kan, you hilang dalam 7 tahun. Dah habis claim, dah dapat tahun ke-8 tu keluarlah balik. Boleh juga. Gurau. Okay, tu date claim. Okay, so ini baca sahaja.
Ni pun you all baca saja. Okay. Baca sahaja yang ini. Dia claim proses dia macam mana dekat sini semua ada. Okay, macam date nak claim macam mana. Yang slide seterusnya you all baca je. So you all baca sahaja benda ni semua. Okay. Claim register. Okay, ni contoh soalan Soalan pertama. Okay, soalan kedua. Soalan ketiga. Okay, so now kita punya last chapter. Last chapter kita Code of Practice for Life Insurance Agent ini. I tak cover semula tapi ni baca lah as insurance agent. You terikat dengan code Code maksudnya senang cakap rule lah. Okay. Rule, code of ethic, code of conduct. So you tak jadi insurance agent pun you tahu code benda ni. Integrity, fairness, honesty, okay, responsibility, accountable, professional. So ini kalau you tak jadi insurance agent pun you kena nampak profesional, you kena bertindak profesional. So benda ni semua yang you kena buat lah. Okay, code of ethic, okay, to avoid conflict of interest. Okay, misuse of position you insurance agent, lebih-lebih pula. Adalah benda. So ini all you boleh baca sahaja. Okay. Ni menjadi agent do and don'ts untuk chapter last ni. So you all baca sahaja. Okay, now demi soalan untuk chapter last ni, soalan pertama jawapan dia A. Soalan kedua jawapan dia C, soalan ketiga jawapan dia B. So kita dah habis PCE, dah cover chapter A dengan C. So good luck to your exam. Now, ada apa-apa soalan yang nak tanya? Ada tak apa-apa soalan yang you all nak tanya? Adakah yang dah daftar exam? So good luck pada yang daftar exam, cepat-cepat coded, cepat-cepat ambil exam, cepat-cepat lulus dan cepat-cepat coded. Sebab di FGG kita ada macam-macam reward. Itu di FGG, belum lagi di you punya group. Leader you of course dia ada reward dia. So jangan lupa untuk sentiasa join morning meeting ke night meeting ke you punya team, sebab untuk berjaya you kena sentiasa cari ilmu, kena sentiasa melekat dengan orang-orang. Leader-leader you lah, insya-Allah boleh. Dalam industri insurans ni dia unlimited income tau. Kita tak naklah buat you macam join insurans lah kaya. InsyaAllah boleh. Boleh kaya dalam industri ni. Cuma seperti yang I cakap boleh tadi, knowledge skill boleh cari, boleh belajar. You nak menuntut dengan siapa-siapa pun boleh. Cuma attitude ni you diri sendiri. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, okay, end sahaja di sini. Apa-apa boleh tanya lagi. Nak tanya direct dengan you punya leader pun boleh. You sampaikan kat leader you, nanti leader you tanya I pun boleh. So I wish untuk everyone selamat berjaya untuk exam. Yakin I share tips tadi, kalau soalan Roman jawapan dia majority D. Kalau soalan yang you tak confirm, you ambil lah jawapan yang paling panjang. Itu antaranya tips lah. Okay, good luck everyone. Cepat-cepat join FGG. So I minta maaf untuk salah silap, ada words yang I guna yang you tak suka. Itu sekadar gurauan, mana yang baik sama-sama guna, mana yang sebaliknya tak payah ikut So all the best untuk everyone. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu Salam. Okay, take care.